Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiat Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini, Cikgu nak masuk berkaitan dengan bab yang seterusnya, subtopik seterusnya, 9.4, aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, ini adalah satu topik terakhir lah untuk bab yang ke-9, kebarangkalian peristiwa bergabung di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, para pelajar, para guru, boleh dan pada siapa sahaja yang menonton video ini boleh rujuk buku teks matematik tingkatan 4 KSSM muka surat 262 sehingga muka surat 268. Okey, baik, kita terus pergi kepada topik pada hari ini. Okey, baik. Standard pembelajaran untuk subtopik 9.4 ni, okey, ada satu saja, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. Jadi kita kena kaitkan balik dengan kata 9.1, okey, 9.2, 9.3, maksudnya dia berkaitan dengan topik-topik sebelum ini. Okey. Baik, 9.1 peristiwa bergabung. Okey, yang 9.2 peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey. Dan 9.3 peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Maksudnya dia menggunakan kesemua yang telah pun dipelajari sebelum ini. Okay, kita masuk kepada contoh 12. Sebiji dadu ada di lambung 2 kali berturut-turut. Jika uji kaji ini dijalankan sebanyak 540 kali, berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperoleh? Okey, baik. Penyelesaian dia memahami masalah. Kita kena tahu dulu peristiwa bergabung ni bersandar ke tak bersandar. Jadi untuk soalan ini adalah peristiwa bergabung tak bersandar. Maksudnya dadu ada itu di lambung sekali, okey, dapat dia punya kesudahan, lambung sekali lagi yang kedua. Macam itulah. Okey, baik. Nombor kuasa 2 sempurna seperti yang kita tahu 1 dengan 4. Okey. 1 kuasa 1, kuasa 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. Okey, kalau 3 kuasa 2 dah 9. Jadi dadu ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja. Sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. Maksudnya KK ni kalau dapat kata kali pertama, lambungan kali pertama dapat kuasa 2 sempurna. Lambungan kali kedua dapat nombor kuasa 2 sempurna juga. Jadi sekurang-kurangnya maksudnya minimum dapat 1 daripada 2 lambungan tu, 1 lambungan tu dapat nombor kuasa 2 sempurna. Dan boleh jadi dua-dua tu nombor kuasa 2 sempurna. Jadi KK ni maksudnya dua-dua dapat nombor kuasa 2 sempurna. K prime maksudnya lambungan pertama dapat nombor kuasa 2 sempurna, lambungan kedua dapat nombor bukan kuasa 2 sempurna. K prime K maksudnya lambungan pertama bukan nombor kuasa 2 sempurna, lambungan kedua dapat nombor kuasa 2 sempurna. Okey, baik. Merancang strategi. Jadi untuk menjawab soalan yang berkaitan kata peristiwa bergabung tak bersandar ni, kena lukis gambar rajah pokok. Okey. P, kebarangkalian probability nombor kuasa 2 sempurna. Okey, 1 dengan 4 tadi ada dekat dadu. Jadi 2 daripada 6. 6 tu nombor kata yang ada pada dadu. 2 per 6. Kita kecilkan pecahan tu jadi 1/3. Hitung, kita hitung yang ni lah tadi. Kebarangkalian mendapat 2 balingan tu 2 nombor kuasa 2 sempurna. Bergabung, maksudnya ini simbol bergabung dengan kebarangkalian
Kali pertama dapat nombor kuasa 2 sempurna, yang kali kedua dapat nombor bukan kuasa 2 sempurna. Bergabung dengan lambungan pertama bukan nombor kuasa 2 sempurna, lambungan kedua itu kuasa 2 sempurna. Okey. Dan yang ketiga, yang keempat, dilambung sebanyak, uji kaji ini dijalankan sebanyak 540 kali. Jadi kebarangkalian tadi itu kena darab dengan 540 kali. Melaksanakan strategi, okey, seperti yang bagi tahu tadi, K itu ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna, K prime peristiwa mendapat nombor bukan kuasa 2 sempurna. Jadi gambar rajah pokok dia macam ni. Okey, akan ada dua bahagian di mana kebarangkalian untuk mendapat nombor kuasa 2 sempurna ialah 1/3. Jadi kalau 1/3 tu mendapat nombor kuasa 2 sempurna, jadi kebarangkalian untuk dapat nombor bukan kuasa 2 sempurna ialah 2/3. Okey. Ini dia punya simbol dia. Okey, peristiwa mendapat kuasa 2 sempurna. K prime mendapat nombor bukan kuasa 2 sempurna. Itu lambungan pertama. Okey. Lambungan kedua, okey, mungkin akan mendapat nombor kuasa 2 sempurna atau mungkin dapat nombor bukan kuasa 2 sempurna. Jadi pecah lagi kepada dua bahagian, iaitu orang kata K itu dapat kuasa 2 sempurna 1/3 dan K prime itu 2/3. Sama juga dengan yang ni. Lambungan kedua mungkin dapat kuasa 2 sempurna, lambungan kedua tu mungkin dapat nombor bukan kuasa 2 sempurna. Okey. Jadi kesudahannya mungkin dapat dua lambungan tu kuasa 2 sempurna. Mungkin kali pertama dapat kuasa 2 sempurna, kali kedua lambung tu dapat nombor bukan kuasa 2 sempurna. Ataupun yang kali pertama tu bukan kuasa 2 sempurna, yang kedua tu nombor kuasa 2 sempurna. Ataupun dua-dua lambungan tu bukan kuasa 2 sempurna. Boleh jadi macam tu. Jadi bergantung pada soalan dia nak berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna dia boleh. Jadi sekurang-kurangnya maksudnya sekurang minimum dapat satu, dapat dua-dua pun boleh kita ambil juga. Okey. Jadi kita ambil yang ni, kesudahannya ni. Yang kita highlight ni. Okey. Jadi kita ambil dia punya kebarangkalian kali pertama darab dengan kebarangkalian lambungan kedua. Okey, kita ambil yang ni, yang KK ni 1/3 darab 1/3. Lepas tu tambah dengan K prime ni 1/3 darab 2/3. Tambah K prime K 2/3 darab 1/3. Okey. Darab dalam kurungan dulu, lepas tu kita tambah 1/1, kita akan dapat dia punya kebarangkalian sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna tu, okey, 5/9. Dan 5/9 ni kena darab dengan 540 kali uji kaji akan dapat 300 kali. Okey. Maksudnya kebarangkalian mendapat sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna adalah 300 kali. Cara semak jawapan, okey. Kebarangkalian penuh 1, okey, 1/1 tu kan. Okey. Maksudnya satu bahagian penuh tu semua kita tolak dengan yang ni. Kita tolak dengan kata kebarangkalian dua lambungan tu dapat dua-dua lambungan bukan nombor kuasa 2 sempurna, iaitu 2/3 darab 2/3. Jadi 1 tolak 2/3 darab 2/3 darab 540 akan dapat sama juga 300 kali. Jadi kesimpulannya sebanyak 300 kali untuk memperoleh sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. Okey. Jelas berkaitan dengan contoh 12 ni, peristiwa bergabung tak bersandar. Okey. Sambung muka surat 263, contoh 13. Sebuah kotak mengandungi 7 biji guli merah, 5 biji guli kuning dan 3 biji guli biru. Okay, 2 biji guli dipilih secara rawak dari kotak satu demi satu. Sekiranya guli pertama berwarna biru, maka guli biru itu akan dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Sekiranya guli pertama bukan berwarna biru, maka guli itu tidak dipulangkan ke dalam kotak dan guli kedua dipilih. Hitung kebarangkalian mendapat kedua-dua guli yang berlainan warna.
Jadi kita kena memahami masalah ni, okey, berbeza dengan contoh 12 tadi. Contoh 12 tadi peristiwa bergabung tak bersandar. Contoh 13 ni berkaitan dengan peristiwa bergabung bersandar. Sebab apa? Dia ada syarat pula kat situ. Kalau dapat biru, pulangkan balik. Kalau tak dapat warna lain, tak pulangkan dalam kotak. Dia macam tu. Dia ada syarat dia pula. Jumlah guli kalau kita tengok tadi 7 biji guli merah, 5 biji guli kuning, tambah dengan 3 biji guli biru tadi, okey, semua sekali 15 biji. Kata kedua-dua guli berlainan warna, okey. Kali pertama dapat merah, yang kedua dapat kuning. Pertama dapat merah, kedua mungkin dapat biru. Mungkin kali pertama dapat kuning, dua dapat merah. Kali pertama kuning, kedua biru. Mungkin kali pertama tu biru, kedua merah. Yang pertama biru, kedua kuning. Macam itulah kebarangkalian kesudahan dia. Merancang strategi, okey. Kita akan gunakan gambar rajah pokok. Kita lukis gambar rajah pokok. Dan kita hitung P kebarangkalian mendapat yang ni tadi kesudahan merah kuning bergabung dengan merah biru, bergabung dengan kuning merah, bergabung dengan kuning biru, bergabung dengan biru merah, bergabung dengan biru kuning. Maksudnya bergabung, kebarangkalian kita gabungkan dia. Jadi melaksanakan strategi, kita lukis gambar rajah pokok. Okey, guli pertama, guli kedua, kesudahan dia. Okey. Jadi dia ada merah, kuning, biru. Jadi kebarangkalian awal dia merah 7 biji kan. Jadi 7 per 15. Kuning 5 biji, 5 per 15. Biru 3 biji, 3 per 15. Okey, baik. Itu untuk guli pertama. Guli kedua, kita akan pecah kepada 3 bahagian lah, sebab mungkin akan dapat 3 warna yang berbeza. Mungkin dapat merah, mungkin dapat kuning, mungkin dapat biru. Jadi, ingat tadi syarat dia, kalau kata guli pertama dapat merah, okey, tidak pulangkan. Maksudnya bilangan guli itu akan berkurang. Okey, daripada 15 jadi 14. Okey, bilangan guli merah pula bila kita dah ambil kali pertama, dia akan berkurang 1 daripada 7 jadi 6. Guli lain masih lagi sama bilangan dia 5. Okey, tapi per dengan 14. Maksudnya jumlah guli berkurang 1, tapi bilangan guli kuning masih lagi 5. Okey, guli biru masih lagi 3. Sebab tu jadi 6 per 14, 5 per 14, 3 per 14 ni. Okey, baik. Guli kuning, okey. Bila dapat guli kuning, juga tidak guli pertama tu kita tidak pulangkan dalam kotak tu. Okey. Jadi bilangan guli akan berkurang 1, sebab tu jadi per 14. Okey. Bilangan guli merah masih lagi kekal 7. Okey. Jika kita dah kali pertama tu dah dapat guli kuning, guli kedua kata bilangan guli keseluruhan dah berkurang 1, bilangan guli kuning pun berkurang 1, daripada 5 kurang 1 jadi 4. Sebab tu jadi 4 per 14. Guli biru masih lagi 3 per 14. Okey, seterusnya guli pertama dapat biru. Okey, syarat dia kalau dapat biru pulangkan balik dalam kotak. Jadi kebarangkalian guli merah masih lagi 7 per 15. Maksudnya jumlah guli masih lagi 15. Guli kuning masih lagi 5 per 15. Guli biru sebab dah kata ambil yang kali pertama, lepas tu pulangkan balik. Kebarangkalian dia masih lagi sama. 3 per 15 juga. Macam tu. Jadi kita senaraikan. Okay. Yang ni merah-merah. Yang ni merah-kuning, merah-biru, kuning-merah, kuning-kuning, kuning-biru, biru-merah, biru-kuning, biru-biru. Okay. Jadi kita tengok balik soalan dia. Dia kata kebarangkalian mendapat kedua-dua guli yang berlainan warna. Jadi kita highlightkan yang mana yang berlainan warna. Okay. Merah, kuning, merah, biru, kuning, merah, kuning, biru, biru, merah, biru, kuning. Itulah yang berlainan warna. Jadi kebarangkalian guli yang berlainan warna, jadi kita kena tambahkan ke semuanya. Mula-mula kita darabkan kebarangkalian mendapat guli pertama tu warna apa, darab dengan kebarangkalian guli kedua dapat warna apa. Okay, lepas tu tambah dengan seterusnya ni. Yang kita highlightkan ni kita tambah. Okay. 7 per 15 darab 5 per 14. Tambah dengan
Yang ni M merah biru ni 7/15 darab dengan 3/14. Tambah dengan yang kuning merah ni 5/15 darab 7/14. Tambah lagi kuning biru ni 5/15 darab dengan 3/14. Tambah lagi 3/15 darab dengan 7/15 biru merah. Dan tambah lagi dengan biru kuning ni 3/15 dengan 5/15. Tambah semua ni akan dapat 349/525. Cara semak jawapan. Okay. Itu kalau kita ambil yang berlainan warna. Ataupun kita gunakan kaedah pelengkap. Okay. Kebarangkalian untuk dapat kedua-dua guli yang berlainan warna, satu tolak. Tolak apa? Tolak yang sama warna. Macam tu. Maksudnya, kebarangkalian merah-merah, kuning-kuning, biru-biru yang sama warna. Jadi kita satu tolak dalam kurungan kita buat 7/15 darab 6/14 tambah kuning-kuning ni 5/15 darab 4/14 tambah yang biru-biru ni 3/15 darab 3/15. Okey, kita kira ni akan dapat sama juga jawapan dia 349/525. Okey, dua kaedah yang kita boleh gunakan untuk dapatkan jawapan yang sama. Jadi kebarangkalian mendapat kedua-dua guli yang berlainan warna ialah 349/525. Jadi kita selesailah kedua contoh yang melibatkan peristiwa bergabung tak bersandar dan peristiwa bergabung bersandar. Jadi cikgu galakkan pada pelajar untuk buat praktis kendiri 9.4A itu bermula muka surat 264. Banyak soalan yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung ni. Okey. Baik, muka surat 264 praktis kendiri 9.4A itu dan jawapan boleh rujuk bahagian belakang buku teks. Dan sambungan dia praktis komprehensif muka surat 265. Okey. Sambungan dia 266. Okey. Dan 267. Jawapan boleh rujuk bahagian belakang buku teks ni ada jawapannya. Jadi dengan berakhirnya subtopik 9.4 ni secara keseluruhannya kita dah sentuh ke semua kandungan dah, standard kandungan dan standard pembelajaran untuk bab yang ke-9 ni kebarangkalian peristiwa bergabung, di mana kita dah sentuh peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey. Hukum penambahan kebarangkalian dan aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. Jadi kita tengok kat sini apa maksud bersandar tak bersandar. Kalau peristiwa bersandar, peristiwa A mempengaruhi peristiwa B. Kalau tak bersandar, peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B. Macam itulah. Okey. Dan hukum pendaraban kebarangkalian, kalau peristiwa A bersilang dengan B ataupun dua peristiwa yang tak bersandar, okey, kita darabkan dia. Kebarangkalian ke A darab dengan kebarangkalian B. Okey. Seterusnya berkaitan dengan hukum penambahan kebarangkalian bergantung kepada peristiwa saling eksklusif atau tidak saling eksklusif. Okey. Dan rumus-rumus dia yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, kalau saling eksklusif, okey, dia tak ada bersilang. Jadi kebarangkalian A bergabung dengan B, peristiwa A tambah dengan peristiwa B. Kalau peristiwa A dengan B itu tidak saling eksklusif, okey, dia ada persilangan dia. Dia ada bersilang. Jadi rumus dia kita guna yang ni. A bergabung dengan B sama dengan kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak kebarangkalian A bersilang dengan B. Ini pun kita dah sentuh dalam topik sebelum ini. Okey. Baik. Dengan berakhirnya kata rumusan tersebut, kita selesailah video penerangan berkaitan dengan subtopik 9.4 aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.